Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang telah pun bersama-sama dalam sesi pada pagi ini. Jadi insya-Allah macam biasa setiap hari kita akan baca Quran, kemudian akan belajarlah sedikit berkaitan dengan hukum tajwid ataupun cara baca insya-Allah. Dan juga kita tengok pada terjemahan ayat yang kita baca setiap pagi dan lihat kepada pengajaran yang kita boleh ambil lah untuk kehidupan kita insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan macam biasa boleh bersedialah, kalau nak buka mushaf pun boleh, kalau nak tengok pada skrin handset ataupun laptop ataupun tablet yang puan-puan guna pun tak ada masalah insya-Allah. Yang penting tuan-tuan dan puan dapat ambil ilmu ataupun dapat sama-sama ambil manfaat dah daripada sesi live pada pagi ini insya-Allah. Jadi untuk hari ini tuan-tuan dan puan, macam biasa kita akan mulakan seterusnya pada muka surat yang ke-77. Okey, pada muka surat yang ke-77 kita semua dah habis muka surat yang ke-73 pada hari semalam, iaitu hari ni hari Selasa. Okey, hari Isnin semalam kita dah selesai lah muka surat yang ke-73. Jadi insya-Allah untuk hari ini kita teruskan, iaitu muka surat yang ke-74. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru first time join boleh komen dekat bawah ataupun boleh follow lah kita punya TikTok ni supaya dapat sharing-sharing yang bermanfaat daripada video-video dan juga dapat join live-live kita yang akan datang. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang baru join first time dan sebagainya, kita punya sesi live ni buat setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat. Jadi Isnin, Selasa, Rabu, Khamis sehingga Jumaat tu insya-Allah lah, kalau tidak ada apa-apa halangan, insya-Allah kita akan live daripada pukul 9 pagi sehingga 10 pagi. Okey, dalam masa sejam saja tuan-tuan dan puan-puan boleh spend masa lah untuk apa orang panggil, untuk mengaji dulu pagi kan, sementara ataupun sebelum buat aktiviti-aktiviti harian insya-Allah. Dengan usaha kecil ini kan, sahabat-sahabat termasuklah diri saya sendiri dapat keberkatan masa, okey, sepanjang hari ini insya-Allah, dan juga hari-hari yang akan datang lah. Jadi setiap hari itu kita lazimkan diri kita untuk baca Al-Quran. Okey, lagi bagus join lah sesi live kita setiap pagi tu, Isnin hingga Khamis insya-Allah pada 9 hingga 10 pagi. Jadi kita bukan sekadar baca je insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sambil-sambil kita baca akan ada penerangan berkaitan dengan hukum tajwid lah. Okey, hukum tajwid tu merangkumi dua kumpulan. Apa maksud dia? Maksudnya satu kumpulan yang baru nak belajar. Okey, mungkin dalam live ni ada sahabat-sahabat yang baru belajar Quran dan sebagainya. Jadi kita kongsikan ataupun ulangkan formula-formula yang ringkas, yang mudah untuk difahami, yang mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan amalkan. Jadi formula tu maksudnya macam mana? Maksudnya tanda-tanda baca lah. Okey, contoh sabdu ataupun tanda ombak, tanwin depan 99 dan sebagainya. Jadi yang formula-formula tersebut tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis ataupun boleh ingat. Kemudian untuk grup yang kedua, kumpulan yang kedua, iaitu mereka yang dah sedikit mahir ataupun dah mahir lah dalam tajwid. Jadi kita akan sebut hukum bacaan dari segi teori dia lah. Tapi dari segi teori ni cuma bonus lah untuk tuan-tuan dan puan-puan ingat nama-nama tersebut. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada yang mengajar dan sebagainya, boleh kena ingatlah nama. Kena ingat nama. Tapi kalau kita sekadar untuk baca untuk sendiri, okay, tak perlu ingat nama tersebut. Yang penting adalah cara baca tuan-tuan dan puan-puan tu betul, okay, mengikut hukum-hukum tajwid yang sepatutnya. Okay, kemudian selepas kita tengok kepada hukum tajwid, macam biasa kita akan tengok terjemahan ayat yang kita baca. Jadi apa tujuan yang kita baca terjemahan tersebut? Supaya kita fahamlah apa yang ayat yang kita baca ni bukan sekadar kita baca saja, tapi kita faham apa yang kita baca, sedikit sebanyak dapat membantu kita untuk amalkan nanti untuk dalam kehidupan kita. Sebab Al-Quran ni dalam bahasa Arab. Kalau Quran ni dalam bahasa Melayu, tak perlulah kita buat terjemahan. Tuan-tuan dan puan-puan pun dah faham. Jadi sebabkan dalam bahasa Arab, maka kita akan baca terjemahan dan kita tengoklah pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil untuk kehidupan kita insya-Allah. Jadi macam biasa tuan-tuan dan puan-puan teruskan untuk share pada sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga kebaikan yang kita sebarkan dapat pahala di sisi Allah SWT untuk diri kita sendiri tanpa dikurangkan sedikit pun. Kemudian boleh belanjalah macam biasa, like dan sebagainya. Kemudian kita mulakan macam biasa dengan bacaan Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan, kita mulakan hari ini pada muka surat yang ke-74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Okay, tuan-tuan dan puan, boleh lihat pada laqad ada huruf da yang bersabdu, maka dekat sini kita lantunkan sedikit. Di sini huruf qalqalah lah nama dia. Sami'allahu qaulal ladzina qalu. Okey, qalu du ada tanda mat ataupun ombak di atas huruf waw, bermaksud kita kena baca panjang berapa harakat. Kita tengok huruf selepasnya bukan huruf yang bersabdu. Maka bukan huruf bersabdu, maka kita baca 4 ataupun 5 harakat. Ini formula untuk sahabat-sahabat yang baru berjinak jinak. Okey, inna ada sabdu, nun yang ada sabdu sama juga dengan mim yang bersabdu, maka kita baca dengan gunnah ataupun dengung. Di sini wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Di atas huruf ra ada tanwin berbaris di hadapan 99. Okey, bila 99 sama sahaja formulanya dengan nun yang ada tanda sukun ataupun nun yang ada nun yang tidak ada tanda. Maksudnya nun kosong. Jadi kita lihat kepada huruf selepasnya. Okey, sekiranya bukan huruf lam ataupun ra, maka kita baca dengung. Okey, di sini hukumnya idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Kita masukkan ke dalam huruf waw berserta dengan gunnah. Okey, faqirun wa nahnu aghniya. Macam biasa, dengung berapa harakat? Dengung 2 harakat. Okey, dengung 2 harakat. Wa nahnu, pastikan ha di sini ha yang pedas. Jadi tuan-tuan dan puan perlu senyumkan mulut lebar-lebar supaya ha ni bunyi jelas dia punya angin pedas tu. Okey, aghniya. Okey, di sini ada hukumnya mat wajib muttasil. Okey, mat bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah. Jadi tuan-tuan dan puan guna formula yang sama juga. Tanda ombak selepasnya bukan huruf yang bersadu, boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Okey. Tetapi kalau kita berhenti pada perkataan ini macam kita baca tadi, kita boleh panjangkan sehingga 6 harakat. Okey, wa nahnu aghniya. Okey, 4, 5 ataupun 6. Tapi kalau kita sambung, kita baca 4 ataupun 5 harakat ikut formula ataupun kaedah yang asal yang kita dah kongsikan dan kita selalu ulang-ulang lah. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Okay, سنكتب ما قالوا waqatlahum, insyaAllah ni tak ada masalah tuan-tuan dan puan. Cuma kalau ada soalan ataupun tak pasti untuk cara baca dan sebagainya, boleh komen ataupun tanya dekat ruangan komen lah. Waqatlahumul anbiya, lam yang ada tanda mati perlu dijelaskan dalam bacaan. Di sini alif lam qamariyah. Okey, alif lam qamariyah. Anbiya. Okey, mim yang ada ekornya ke bawah, di sini ada hukumnya iklab. Jadi bacaan iklab tu kita tukar nun ni bunyi kepada bunyi mim, iaitu kita rapatkan bibir atas dan juga di bibir bawah ataupun adakan sedikit regangan lah, ikut macam mana tuan-tuan dan puan belajar dengan guru, insyaAllah. Okey, dengung sama 2 harakat. Jadi seterusnya ombak selepasnya bukan huruf bersadu ikut formula, bukan huruf yang bersadu, maka 4 ataupun 5 harakat. Di sini mat wajib muttasil. Okey, bi ghairi haqq. Okey, haqqin wa naqul, tanwin yang tidak selari sama formulanya dengan nun yang kosong. Okey, maka selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, kita baca dengan
dengung. Okey, dengung di sini 2 harakat dan di sini idgham ma'al gunnah, tanwin bertemu dengan huruf waw ataupun idgham bi gunnah. Okey, maksudnya kita masuk idgham tu maksudnya memasukkan bi gunnah iaitu dengan dengung. Wa naqulu zuqu azabal hariq. Okey, kita jumpa lagi contoh untuk alif lam qamariyah iaitu lam yang ada tanda mati. Jadi kita perlu zahirkan ataupun sebut huruf lam ini di dalam bacaan. Kemudian huruf perkataan ini berakhir dengan huruf qaf. Jadi huruf qaf ni salah satu daripada huruf qalqalah yang 5, ba, jim, dal dan juga qaf dan ta. Baju dan qata. Maka kita perlu lantunkan disebabkan dia berakhir dengan huruf qaf ataupun di hujung ayat, di hujung perkataan. Di sini qalqalah kubra, azabal hariq. Okey, azabal hariq. Okey, jadi lantunan qalqalah kubra ni sedikit kuatlah berbanding qalqalah sughra iaitu huruf qalqalah yang berada di pertengahan kalimah. Okey. Okey, kita tengok terjemahan ayat yang ke-181 yang kita baca tadi. Waalaikumsalam. Kepada yang memberi salam daripada awal tadilah, saya jawab salam. Okey, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallah, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak, yakni tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar. Jadi ayat ini menceritakan tentang perkataan orang-orang Yahudi lah yang mengatakan Allah itu fakir, Allah itu miskin, tetapi mereka itu yang kaya. Maksudnya mereka orang Yahudi yang kaya. Sebab apa? Sebab apa mereka kata Allah miskin? Mereka kata mereka kaya sebab Allah suruh mereka ni ataupun orang Islam berinfak ataupun bersedekah. Kan? Seolah-olah dalam sangkaan mereka tu Allah tu miskin. Kenapa Allah minta dengan kita? Kenapa Allah minta dengan kita? Maksudnya Allah itu miskin. Kita sebagai orang Islam, kita percaya dan yakin bahawa Allah itu maha kaya. Tapi orang Yahudi, dia persoalkan disebabkan Allah minta kita bersedekah ataupun kita berinfak, menunjukkan Allah itu miskin, tak ada harta. Dan dia orang Yahudi ni ada harta dan kaya. Sebab itulah dia orang yang kena memberi. Tapi padahal perbuatan ataupun sangkaan tersebut adalah sangkaan yang salah ataupun sangkaan yang mencela Allah sebenarnya. Okey, jadi apa yang mereka akan dapat? Iaitu kami mengatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar. Okey. Kemudian kita tengok ayat yang seterusnya, kita baca macam biasa. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid. Dzalika bima qaddamat aydikum. Okey, huruf ya yang ada tanda mati dan juga huruf ya yang tidak ada sebarang tanda, maksudnya ya kosong. Jadi ada bezalah dengan tanda tersebut kita dapat tahu yang ya ada tanda mati, di sini ada hukumnya lin. Okey, hukum lin iaitu bacaan huruf lin. Ya yang ada tanda mati ni maksudnya ya huruf lin. Kalau ya kosong bermaksud ya ini adalah ya mad. Okey, yang ini ya lin, yang ini ya mad. Jadi bezalah bacaan dia. Di sini kita tak panjangkan, di sini kita panjangkan 2 harakat. Okey. Jadi sebelum huruf lin mesti berbaris di atas. Sama ada huruf lin ya ataupun huruf lin waw. Semestinya sebelumnya berbaris di atas. Kalau huruf mad ya, sebelumnya mesti berbaris di bawah. Kalau sebelum huruf mad waw, sebelumnya mesti berbaris di hadapan. Kemudian ada satu lagi huruf mad iaitu alif. Sebelum mad alif, sebelumnya mestilah berbaris di atas. Okey, bezalah. Bezakan tuan-tuan dan puan dengan tanda baca sahaja kita dapat bezakan. Di sini huruf lin, di sini huruf mad. Jadi huruf lin ni kita tak perlu baca panjang sebab kita bukan waqaf. Kalau kita waqaf baru kita baca panjang lah. Sekiranya huruf lin tersebut kita berhenti pada perkataan yang ada huruf lin. Okey.
Okey, mim ada tanda mati macam biasa, kita baca dengan jelas iaitu izhar. Izhar syafawi lah dekat situ hukum mim mati. Wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid. Nun ada tanda sukun, tanda sabdu sama seperti mim yang bersabdu, maka kita baca dengung 2 harakat. Di sini ada hukumnya wajibul gunnah. Okey, ya ada tanda mati macam yang tadi juga. Di sini ya lin, huruf lin. Okey, bidhallamin lil abid. Mim yang ada tanda tanwin yang tidak selari, okey, kalau selepasnya bukan lam ataupun ra kita baca dengung. Tapi disebabkan selepas mim yang ada tanda tidak selari ini huruf lam, maka kita tak boleh baca dengung. Jadi bila tak boleh baca dengung, maka kita baca dengan idgham, iaitu masuk ke dalam huruf lam, iaitu huruf yang bersabdu. Di sini idgham bila gunnah kita masuk, bila tanpa gunnah, tanpa dengung. Bidhallamin lil abid. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan tak boleh baca dengung lah. Contoh bacaan dengung di sini bidhallamin lil abid. Itu dah dengung. Jadi tak boleh baca dengung. Di sini idgham bila gunnah masuk tanpa dengung. Bidhallamin lil abid. Dan berakhir, perkataan lil abid berakhir dengan huruf dal. Jadi huruf dal ni salah satu daripada huruf qalqalah. Ba, jim, da, qa dan juga huruf ta. Maka kita baca dengan lantunan. Cuma di sini lantunannya sedikit kuat sebab di sini hukumnya qalqalah kubra, iaitu qalqalah yang sedikit kuatlah detakan dia berbanding dengan qalqalah sughra, iaitu huruf qalqalah yang berada di hujung kalimah. Okey. Jadi kita tengok pada terjemahan seterusnya, kita tengok pada terjemahan ayat. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Maksudnya kenapa mereka ini diazab disebabkan perbuatan ataupun tingkah laku mereka sendiri, iaitu orang-orang Yahudi. Jadi Allah azab sesuatu kaum tu bukan disebabkan Allah itu zalim, sebab Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, tapi disebabkan perbuatan tangan kaum ataupun puak-puak itu sendiri. Okey. Sama jugalah dengan kita kan, kalau kita kena contohnya azab, bukan kita lah, maksudnya ada orang kena azab dan sebagainya disebabkan kesalahan ataupun kesilapan yang diri sendiri buat. Jadi kalau kita sebagai orang beriman, maka bila kita dah buat kesilapan, kita minta apa? Minta ampun kan. Kita dah baca dalam ayat sebelum ni, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kan bersegeralah kita memohon maaf ataupun istighfar bila mana kita buat kesilapan. Kan, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Kita dah baca juga ayat tu dalam surah Ali Imran juga. Jadi bila mana kita dah buat fahishah ataupun dosa besar kan, contohnya, maka segera kita istighfar, ingat kepada Allah, zakarullah wastaghfaru. Ingat kepada Allah dan juga kita istighfar, kita minta ampun dan bertaubat, insya-Allah. Itu ciri-ciri orang yang beriman lah. Sebab setiap manusia ni tidak terlepas daripada membuat kesilapan. Cuma yang membezakan kita orang yang beriman dan juga orang yang tidak beriman ataupun orang munafik buat kesilapan, bila kita buat kesilapan, kita ingat zakarullah wastaghfaru. Okey. Alladina. Okey, kita teruskan. Waalaikumsalam Puan Hasnah. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. Okay, kita berhenti dulu kat sini, tengok pada tajwid. Alladzina qalu, ada tanda mad ataupun ombak, selepasnya bukan huruf yang bersabdu ataupun bukan huruf syiddah. Syiddah tu samalah bersabdu. Okay, syiddah bahasa Arab, sabdu tu bahasa Melayu. Jadi jadi kita baca hanya 4 ataupun 5 harakat. Cuma dekat sini mad jaiz munfasil. Mad bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimah ataupun di dalam 2 perkataan. Di situ mad jaiz munfasil. Munfasil tu maksudnya terpisah lah. Inna, nun ada tanda sabdu seperti mana mim yang ada tanda sabdu, wajibul gunnah, maka wajib kita dengung 2 harakat. Okey, sama ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka kita baca 4 ataupun 5 harakat. Idgham mad jaiz munfasil juga. Jadi nama-nama ni memang saya akan selalu ulang lah supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat ingat
Ingat tanda baca, ingat cara baca dan ingat nama tajwid. Bila ingat nama tajwid itu sebenarnya bonus lah, dia bukan satu kewajipan pun. Sebab kita nak baca sendiri kan. Melainkan kita nak mengajar, kita kena ingat lah. Li rasulin hatta li rasulin, tanwin yang selari. Okay, tanwin selari jangan fikir banyak. Terus kita baca dengan izhar, iaitu bacaan jelas. Di sini izhar halki. Okay, izhar halki sebab ini di bawah nun, hukum nun mati dan juga tanwin. Li rasulin hatta. Okay, ha pastikan bunyi ha pedas. Okay, bi qurbanin, tanwin yang tidak selari. Kita tengok selepasnya huruf apa. Bukan huruf lam dan ra, maka kita baca dengung 2 harakat. Okay, di sini ikhfa hakiki, hukumnya ikhfa hakiki. Okay. Okay, nun ada tanda sabdu, maka kita baca dengan 2 harakat. Wajibul gunnah juga, dan berakhir dengan huruf kedua sebelum huruf terakhir, huruf mat, maka di sini ada ma'arid li sukun lah. Jadi bila sebut ma'arid li sukun, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sebanyak 2 harakat, 4 ataupun 6 harakat. Ikut nafas masing-masing. Qul qad ja salah satu huruf qalqalah, maka kita lantunkan ja'akum. Okey, ja'akum, mat ataupun ombak selepasnya bukan huruf yang bersabdu, maka kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Okey, 4 ataupun 5 harakat. Maka dekat sini mat wajib muttasil, mat bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah. Mim ada tanda mati seperti mana nun ada tanda mati, maka kita baca dengan izhar. Cuma di sini kita panggil dia izhar syafawi. Sebab apa syafawi? Sebabnya di bawah hukum mim mati. Rusulum min qabli, lam ada tanda tanwin berbaris di hadapan. Okey, kita ikut formula yang selalu kita ulang. Mim bila tanwin yang tidak bila tanwin baris depan 99, dia sama seperti mana formula tanwin yang tidak selari. Okey, jadi kita tengok selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka kita baca dengung. Okey, di sini hukumnya idgham ma'al gunnah, ataupun kita boleh sebut juga idgham, boleh sebut juga wajibul gunnah sebab mim yang bersabdu. Okey, kita wajib dengung 2 harakat. Min qabli, ba ada salah satu daripada huruf qalqalah, maka kita baca dengan lantunan sedikit sebab di sini qalqalah sughra. Okay. Bil bayyinat, lam ada tanda mati, maka di sini alif lam qamariyah, kita perlu jelaskan huruf lam di dalam bacaan. Okey, ni kita belum baca sebenarnya ni. Okey, kita baca dekat sini. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadhi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin. Okey, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung 2 harakat. Okey, sama nun kosong ni sama formula dia dengan huruf dengan tanwin yang tidak selari ataupun tanwin baris depan 99, sama. Jadi selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung 2 harakat. Di sini ikhfa hakiki. Okey, di sini ada hukum ikhfa hakiki. Okey, 183 kita tengok pada terjemahan ayat. Alladzina qalu innallah, iaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seseorang rasul sebelum dia datangkan kepada kami mangsa yang dimakan api. Ini dakwaan orang Yahudi lah. Dakwaan orang Yahudi terhadap sikap ataupun pegangan diorang lah. Konon-kononnya mereka ni tidak akan beriman selagi mana tidak datang seorang rasul ataupun seseorang itu datang kepada mereka dengan membawa mangsa yang dimakan api, seperti mana yang telah berlaku sebelum-sebelum ni lah. Contoh dalam kisah Habil dan Qabil tu kan, iaitu kurban yang dimakan api itu bermaksud kurban yang diterima oleh Allah. Jadi katakanlah Muhammad, sesungguhnya beberapa orang rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Jadi sebelum daripada Muhammad pun ada rasul-rasul
yang telah diutuskan oleh Allah SWT, dan juga telah menunjukkan ataupun membawa apa yang mereka minta. Macam tadi kan, apa yang mereka minta telah dibawakan, tetapi mengapa kamu membunuhnya? Mengapa orang-orang Yahudi ni tetap membunuh nabi-nabi ataupun rasul yang telah membuat ataupun membawa apa yang mereka minta, jika kamu orang-orang yang benar? Bermaksud orang Yahudi ni hanya, orang panggil apa, hanya nak bagi alasan sahaja supaya mereka tidak beriman, supaya mereka tidak mahu beriman. Jadi bukti, macam-macam bukti yang diminta telah pun ditunjukkan, sebab setiap nabi ataupun rasul tu dia ada apa, mukjizat kan. Jadi mukjizat tu sebenarnya salah satu cara untuk membenarkan ataupun menunjukkan seseorang itu nabi, kan. Contoh Nabi Muhammad ada mukjizat, kan. Contoh, tapi mukjizat yang kekal sehingga ke hari ini adalah Al-Quran. Okay, mukjizat-mukjizat yang lain yang dulu-dulu tu dah tak boleh kita tengok lah dengan mata zahir sekarang. Tapi mukjizat yang kekal sehingga hari ini dan juga sehingga hari kiamat dan bila-bila, iaitu mukjizat Al-Quran. Jadi kenapa orang Yahudi ni berkata sedemikian? Dia hanyalah nak bagi alasan. Jadi kalau kita ni ada sikap ataupun suka bagi alasan untuk berubah ke arah kebaikan, ataupun bila orang ajak kita buat kebaikan kan, kita banyak sangat alasan ataupun banyak sangat helah yang kita cakap, sibuk lah, tak sempat lah, kan, banyak kerja lah, bisnes lah dan sebagainya. Maka kita ada ciri-ciri seperti mana orang Yahudi yang hanya bagi alasan. Padahal alasan ataupun apa yang mereka minta tu Allah dah tunjukkan melalui nabi-nabi ataupun rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad lagi. Jadi kita semak balik diri kita supaya kita jangan biasakan diri dengan alasan-alasan sehingga kita tidak ataupun kita menangguhkan kebaikan yang kita nak buat ataupun orang ajak kita. Okey. 184. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Okay. Fa'in kadzabu, huruf nun kosong seperti mana formula untuk yang baris tanwin tidak selari, selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka kita baca dengan dua harakat. Di sini ikhfa hakiki juga. Okey, di sini ikhfa hakiki. Faqad kudziba huruf dal, salah satu daripada huruf qalqalah, maka kita lantunkan. Okey, kita lantunkan dengan lantunan yang sedikit. Faqad kudziba, kita lantunkan sedikit. Kudziba rusulum, tanwin berbaris di hadapan, sama teknik ataupun formulanya dengan nun yang kosong ataupun baris yang tidak selari. Maka selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, kita baca dengan dengung dua harakat. Di sini wajibul gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Bila tanwin bertemu dengan huruf mim, idgham ma'al gunnah. Min qablika, okey, nun kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra, kita baca dengan dengung dua harakat. Di sini ikhfa hakiki. Huruf ba salah satu daripada huruf qalqalah yang 5, maka kita baca dengan lantunan sedikit, qalqalah sughra. Qablika ja'u. Okey, ja'u ada tanda mat ataupun tanda ombak. Selepasnya bukan huruf yang bersabdu, hamzah ni tidak ada sabdu, maka kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Okey, 4 ataupun 5 harakat. Okey, di sini mad wajib muttasil. Bil bayyinat, lam ada tanda mati, maka kita baca dengan jelas huruf lam tersebut. Di sini alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah lawannya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah tandanya lam tidak ada tanda mati, lam kosong. Selepasnya ada huruf yang bersabdu. Macam inilah contoh alif lam syamsiyah. Lam kosong, selepasnya ada tanda sabdu. Jadi beza dia hanyalah pada huruf lam dan juga huruf selepas lam lah. Itu beza untuk kita faham mana alif lam qamariyah, mana satu alif lam syamsiyah. Jadi maka yang lam kosong ni tidak perlu kita baca ataupun sebut huruf lam tersebut di dalam bacaan
Okey, bacaan waz-zuburi wal kitabil munir. Okey, lam ada tanda mati, lam ada tanda mati, dua-dua sama. Alif lam qamariyah, kena sebut huruf lam tersebut di dalam bacaan kita. Okey. Munir, okey. Sebelum huruf yang kita sukunkan kerana nak waqaf ada huruf mad, maka kita baca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Di sini mad arid li sukun juga. Okey, banyak kali dah kita jumpa mad arid li sukun ni. Cuma kena ingatlah macam mana boleh jadi mad arid li sukun. Yang pertama, bila kita nak waqaf pada perkataan tu, dan dalam perkataan tu huruf hujung sekali tu kita sukunkan kan. Sebelum huruf yang kita sukunkan ada huruf mad. Mad tu tak kisahlah, mad tu ada 3 huruf kan, alif, ya ataupun huruf waw. Okey, 3 tu huruf mad. Jadi bila sebelum kita nak sukunkan huruf ni, sebelumnya ada huruf mad, maka kita baca boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat mad arid disukun. Mad yang mendatang, betul? Mad yang mendatang. Apa maksud mad yang mendatang? Mad yang mendatang tu maksudnya mad yang terjadi bila kita waqaf. Itu maksud dia mad yang mendatang. Masuk Puan Hasnah kat situ lah. Okey. Kita tengok pada terjemahan ayat 184. Maka jika mereka mendustakan engkau, yakni Muhammad, maka ketahuilah Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan juga. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata. Zubur. Okey, apa maksud zubur kat sini? Zubur ialah helaian-helaian berisi wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang mengandungi hikmah-hikmah dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna, iaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang berisi hukum syariat seperti Taurat, Injil dan juga kitab Zabur yang sebelum-sebelum ni lah. Maka ayat ini Allah SWT bagi motivasi ataupun nak pujuk Nabi lah bahawa jangan bersedih sangat kan. Sebab apa? Sebab sebelum-sebelum baginda pun dah diutuskan Rasul-Rasul, dan juga mereka, yakni Rasul-Rasul ni pun telah didustakan oleh kaum-kaum mereka. Jadi sama juga dengan kita lah. Contoh kita ni ajak orang buat kebaikan kan, terutama sekali family lah, family terdekat kan. Contohnya kita dah ajak, jadi bila mereka tak sambut ataupun tak buat apa yang kita suruh, kita ajak tu, jangan kita terlalu bersedih hati. Jangan kita terlalu bersedih hati. Sebab apa? Sebab Nabi pun sama. Nabi pun didustakan. Dia Nabi, kita orang biasa. Jadi siapalah kita kan, macam tu. Jadi teruskan saja tugas kita, iaitu ajak orang buat kebaikan dan juga larang ataupun halang orang daripada melakukan benda-benda yang mungkar. Okey, bila kita nak buat benda baik, nak larang orang buat benda mungkar, pertama sekali kita kena buat benda tu kepada diri sendirilah terutamanya. Kan, jadi kita perbaiki diri, sambil-sambil tu kita ajak orang untuk sama-sama perbaiki diri juga. Dia bukan benda yang besar terus. Tuan-tuan dan puan, kita mula dengan benda-benda yang kecil. Contohnya lah, contoh kalau sebelum ni kita suka sangat bangun lewat subuh kan. Subuh tu kadang-kadang subuh gajah, subuh dinosaur, ikutlah apa-apa perkataan pun. Tapi kita improve sedikit demi sedikit. Contohnya kita bangun subuh tu awal sikit. Contoh sekarang ni habis subuh kalau KL lebih kurang 7.16 kan. Maka sebelum ni kita bangun lewat terlebih waktu selalu. Jadi kita perbaiki sedikit. Contohnya kita bangun awal sikit lah, 6.45 ke, pukul 7 ke. Yang penting kita sempat solat subuh tu dalam waktu. Jadi bila dah biasa macam tu dalam sebulan ke kan, beberapa minggu ke, kita dah biasa bangun awal, maksudnya kita sempat solat subuh di dalam waktu, kita perbaiki lagi. Kita bangun awal lagi pukul 6.30 contohnya. Kemudian bila dah biasa bangun 6.30, bangun semayang pun dah awal, kita perbaiki lagi dengan cara apa? Dengan cara kita bangun sebelum orang azan contohnya. Kemudian kita perbaiki lagi dengan cara kita pergi solat di surau ataupun di masjid lah, untuk orang-orang untuk orang-orang lelaki. Untuk orang lelaki. Jadi perkara yang kita nak ubah tu, ubah secara sedikit. Secara sedikit demi sedikit. Yang penting istiqamah. Tuan-tuan dan puan, yang penting istiqamah. Jangan buat sesuatu perubahan secara drastik ataupun besar, tetapi kita tak tahan lama. Sebab apa? Sebab itu pun yang disuruh oleh Nabi SAW, bahawa kita lakukan perkara yang kecil tetapi istiqamah, itu lebih baik daripada kita melakukan perkara yang besar tetapi tidak istiqamah.
Okey, kita teruskan lagi ayat berikutnya. Auzu minasyaitanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Okey, kullu nafsin, sin ada tanda tanwin yang tidak selari, selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka kita baca dengan 2 harakat. Di sini ikhfa hakiki. Okey, tanda ombak ataupun mat, selepasnya bukan huruf yang bersabdu, maka kita baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, 4 ataupun 5 harakat. Al-maut, alif lam qamariyah, lam yang ada tanda mati, maka kita baca dengan jelas huruf lam tersebut. Jadi kita berhenti pada maut. Okay, kita dah sebut kalau waw ada tanda mati, maka kita baca dengan bacaan lin, okay, iaitu bacaan lembut lah, mauti. Tapi kalau kita berhenti pada perkataan yang ada huruf lin ni, sebelum sukun, huruf yang akhir sekali tu kita sukun kan, sebelum huruf sukun tersebut ada huruf lin, maka kita boleh baca seperti mana harakat ma'arid li sukun. Bila kita berhenti pada perkataan al-maut, ada hukumnya mad lin. Okay, bila mad lin, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat, sama dengan ma'arid li sukun. Macam mana kita nak tahu di situ hukum mad lin? Tengoklah ada huruf lin. Ada huruf lin dan kita nak berhenti pada perkataan ni. Tapi kalau kita tak berhenti, tidak ada hukum mad. Al-mauti terus sambung kan, kalau kita sambung terus al-mauti wa inna, maka tidak ada mad lah. Huruf mad lin ini terjadi bila mana kita wakaf sahaja. Jadi boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Okey. Okey. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Okey, nun ada tanda sabdu, maka kita baca dengung 2 harakat, wajibul gunnah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Okey, faman zuhziha, nun kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung 2 harakat. Di sini ada ikhfa hakiki, bacaan ikhfa hakiki. Zuhziha, pastikan ha ni bunyi pedas. Okey, di sini pun ada sedikit kesukaran lah bagi ha yang berbaris di hadapan ataupun ha sukun sebelumnya berbaris di hadapan, kena hati-hati sedikit sebab kalau tak hati-hati ha ni tak jelas dia punya pedas tu. Jadi macam mana teknik yang selalu kita sebut, iaitu senyumkan mulut tuan-tuan dan puan-puan. Senyumkan tu maksudnya senyum betul-betul lah. Senyumkan betul-betul. Zuhziha. Anin nar. Okey, lam kosong, di sini alif lam syamsiyah, nun ada tanda sabdu, maka wajibul gunnah, baca dengan 2 harakat. Wa udkhilal jannah, da salah satu huruf qalqalah di pertengahan kalimah, qalqalah sughra, maka lantunkan sedikit sahaja. Al jannah, alif lam qamariyah, lam ada tanda mati, nun ada tanda sabdu, sama. Okey, sabdu wajibul gunnah, baca dengan 2 harakat. Faqad faz, lantunkan juga. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Okay, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, lam ada tanda mati, alif lam qamariyah, lam tidak ada tanda, alif lam syamsiyah. Lam alif lam qamariyah kena baca dalam bacaan, lam alif lam syamsiyah tidak perlu baca dalam bacaan. Dunya ada tanda mat ataupun ombak selepasnya bukan huruf bersadu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Ya, dekat sini ada mat jaiz munfasil. Mata'ul ghurur. Okey, kita dah ulang tadilah. Izhar mutlak dunya. Betul. Terima kasih Puan Hasnah. Di sini ada hukum kita panggil izhar mutlak. Okey, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tak pernah dengar izhar mutlak tu macam mana. Izhar mutlak tu dia seolah-olah idgham ma'al gunnah. Kan idgham ma'al gunnah kan nun bertemu dengan huruf ya ataupun waw ataupun mim ataupun nun di dalam 2 kalimah. Tapi bila nun bertemu dengan ya di dalam 1 kalimah, dia akan jadi hukumnya izhar mutlak. Okey.
Cuma cara baca dia kita dah tengok dah formula dia sama je. Nama je berbeza tapi formula sama. Bila nampak nun yang kosong, nun yang ada tanda mati, kita baca dengan bacaan izhar. Jadi tak bagi efek lah kalau kita tak tahu dia ni izhar mutlak ke bukan ke kan. Itu tak bagi efek. Sebab tu kita berbalik pada formula ataupun kaedah yang asal. Nun ada tanda mati, maka kita baca dengan izhar, iaitu bacaan jelas. Cuma kalau yang advance kita dah belajar hukum tajwid, di sini ada hukum izhar mutlak, iaitu kita baca dengan jelas. Ada beberapa perkataan. Contohnya ad-dunya, sinwan, tinwan, bunyan. Okey, ada 4 tu dalam Al-Quran. Cuma perkataan-perkataan tersebut berulang lah. Ad-dunya ni pun ada banyak. 185 kita tengok terjemahan ayat. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan balasan bagimu. Okey, maka Allah sebut dalam ayat ini setiap yang hidup akan mati juga akhirnya. Jadi kalau kita orang beriman, kita tidak takut matilah. Sebab apa? Sebab kita percaya dan yakin bahawa ada kehidupan yang lebih baik selepas kita mati di dunia, kan? Jadi macam mana kita nak pupuk hati kita supaya tidak takut dengan kematian? Jawapannya kena sentiasa beramal soleh. Okay? Beramal soleh dan juga cuba sedaya upaya untuk tidak melakukan maksiat ataupun tidak melakukan dosa lah. Okay? Dan hanya pada hari kiamat sahaja disempurnakan balasan bagimu. Pada hari kiamat sahaja disempurnakan, maksudnya dibalas perbuatan baik ataupun buruk kita dengan adil. Sebab apa? Sebab dekat dunia ni tidak semuanya adil ataupun tidak semuanya betul. Kadang-kadang orang yang tidak bersalah dihukumkan penjara, kan? Orang yang tidak bersalah dihukumkan dengan hukuman yang berat. Orang yang bersalah dilepaskan. Itu hukuman ataupun balasan dekat dunia. Tapi dekat akhirat tidak akan terlepas lah, sama ada kita ni berjawatan tinggi ataupun orang biasa. Barang siapa dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya dia memperoleh kemenangan. Jadi akhirnya siapa yang dimasukkan ke dalam neraka, mereka itulah orang yang sangat-sangat rugi dan juga orang yang menyesal lah, yang akan menyesal. Dan orang yang masuk syurga, mereka itu adalah orang yang berjaya, orang yang memperoleh kemenangan. Sebab akhir goal ataupun target kita adalah kita nak masuk syurga. Jadi dunia ni hanya tempat untuk kita collect, untuk kita menanam amal-amal. Ingatlah kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pada ayat ni kita kena faham betul-betul lah. Kita kena faham tu maksudnya bukan sekadar kita faham maksud, tapi kita hayati, kita serap dalam kehidupan kita, dalam pemikiran kita, bahawa dunia ni hanya kesenangan yang memperdaya. Contoh senang, kita rasa dekat dunia ni kita nak kejar macam-macam perkara, dan kita nak kejar kemewahan, kita nak kejar kekayaan, sehingga kan benda tu tak salah. Tapi yang salahnya bila kita gadaikan akhirat. Apa maksud gadaikan akhirat? Kita terlupa terus tentang akhirat. Contohnya kita tak baca Quran, kita tak mengaji, kita tak pergi solat dekat surau, kita tak pergi solat dekat masjid. Kita terlalu sibuk dengan dunia yang sementara ataupun hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kesenangan yang memperdaya maksudnya kesenangan yang tidak kekal lama lah, yang memperdayakan orang-orang yang tidak beriman ataupun orang-orang yang mengaku beriman tapi sebenarnya masih lagi gagal untuk faham ayat ini. Jadi kita cari rezeki kan sehari semalam itu tidak salah. Yang pentingnya jangan kita sampai lupa akhirat. Sampai kita tak ada masa untuk pergi belajar, tak ada masa, terutamanya tak ada masa untuk mengaji kan. Mengaji tak banyak, satu muka surat pun dah okey dah. Ataupun kalau sibuk sangatlah, katakan memang 24 jam tu ada sejam je masa dia rehat, satu ayat pun okey. Yang penting jangan kita lupakan akhirat. Sebab apa? Sebab tujuan kita akhirat, bukan dunia tujuan kita. Okay? Dekat dunia tu boleh cari harta, nak cari kekayaan, nak cari kesenangan boleh. Tapi jangan sampai lupa dengan akhirat kita. Sebab kalau kita cari harta yang banyak dekat dunia ni ataupun kesenangan yang banyak kan dekat dunia, tapi bila kita mati kita tidak ada bekalan. Bila kita tidak ada bekalan, kita nak minta dengan siapa? Kita tak boleh minta dengan siapa-siapa. Orang yang terdekat dengan kita pun tak boleh bantu kita. Maka diri kita sendirilah yang membuat persediaan awal, dengan cara kita buat amal
sebelum kita mati. Itu jangan kita terlalu leka dengan dunia yang memperdaya tadi kita dah baca kan. La mata'ul ghurur. Okey. 100 ayat yang terakhir insya-Allah. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ salah. Dari sekali. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا kita tengok dulu tajwid. Latubelawun ba salah satu qalqalah kena lantunkan sedikit, qalqalah sughra. Latubelawun nun ada tanda sabdu, maka kita baca dengan 2 harakat. Wajibul gunnah fi amwa ada tanda mat ataupun ombak selepasnya bukan huruf yang bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Di sini mat jaiz munfasil, iaitu mat bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimah ataupun 2 perkataan. Fi amwalikum, pada mim yang sukun, saya nak tuan-tuan dan puan-puan beri perhatianlah ketika baca kalimah ini, iaitu kalau tak hati-hati akan ada lantunan. Okey, contoh lantunannya fi amwalikum. Saya tak pasti tuan-tuan dan puan-puan perasan tak? Fi amwalikum. Ma tu dah ada lantunan, maka kita jelaskan tak boleh ada lantunan. Fi amwalikum. Amwalikum. Macam mana kita nak pastikan tidak ada lantunan? Kena pastikan bibir atas bibir bawah kita rapat betul-betul sehinggalah selesai kita sebut huruf mim, kemudian baru kita sebut huruf waw, baru tidak ada lantunan. Anfusikum. Wa anfusikum, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung 2 harakat. Di sini ikhfa hakiki. Mim ada tanda mati, maka sama macam nun ada tanda mati, bacaan izhar, iaitu bacaan jelas, cuma dekat sini izhar syafawi. Wala tasma'unna minal ladina utul kitab, nun ada tanda sabdu, dekat sini wajibul gunnah, maka wajib dengung 2 harakat. Utul kitab, lam ada tanda mati, alif lam qamariyah, baca jelas huruf lam dalam bacaan. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung 2 harakat. Ikhfa hakiki. Qablikum, ba qalqalah, lantunkan sedikit, qalqalah sughra. Mim ada tanda mati, izhar, di sini izhar syafawi, bacaan jelas. Asyraku adza. Ombak ataupun mat selepasnya bukan huruf bersadu, maka baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Di sini mat jaiz munfasil. Huruf za, tanwin yang tidak selari selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka baca dengung. Dekat sini ada ya ni kan, tapi kalau kita sambung kita tak panjangkan lah, kita tak baca azan kathira, terus saja dengung ikhfa ke dalam kaf. Azan kathira, ikhfa dengan huruf kaf. Kathira di sini mat iwad. Apa maksud mat iwad ni? Mat yang terjadi juga ketika kita wakaf saja. Itu kita baca dengan bila tanwin 2 harakat, tanwin ada 2 lah. Tanwin ni maksudnya tanwin yang ada double line. Tanwin di sini baris atas fathah, maka kita berhenti pada perkataan tersebut, mat iwad. Baca 2 harakat. Wa in tasbiru wa اتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak praktis hukum bacaan ra dekat sini, bacaan ra di sini adalah bacaan yang tebal, bacaan huruf ra tebal. Tebal tu kalau dalam bahasa Arab ataupun bahasa tajwid tafkhim, ra tafkhim. Kenapa? Sebab sebelumnya huruf mat. Sebelum huruf mat tersebut huruf yang berbaris di hadapan, maka kita baca dengan huruf dengan bacaan ra tafkhim. Wa in tasbiru, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung 2 harakat. Di sini ikhfa hakiki. Tasbiru wa tattaqu fa inna dha, nun ada tanda sabdu, di sini wajibul gunnah, maka wajib kita dengung 2 harakat. Min azmil umur. Min azmil umur, nun yang ada tanda mati, di sini izhar, bacaan izhar halki.
Maka hati-hatilah, dekat sini pun sama juga. Sering kali terjadi lantunan lah kalau kita tak baca hati-hati ataupun terlalu laju. Fa inna dhalika min azmil umur. Min azmil, mina ne tu dah qalqalah, maka min azmil umur. Okey, jangan lantunkan. Okey, kita tengok terjemahan ayat yang terakhir untuk hari ini. La tublawunna fi amwalikum. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Maka Allah SWT bagi tahu yang kita semua ni pasti akan diuji dengan harta kita dan juga diri kita sendiri. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati daripada orang-orang yang diberi kitab sebelummu dan daripada orang-orang musyrik. Jadi kita mesti akan dengar perkara-perkara yang tak menyenangkan hati ataupun yang menyakitkan hati lah daripada orang-orang Yahudi, orang-orang yang diberi kitab. Orang-orang yang diberi kitab contohnya orang ahli kitab lah, ahli kitab Yahudi, Nasara, dan daripada orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Jadi dekat sini kita boleh ambil pengajaran lah dalam dunia hari ini ataupun dalam kelompok kita. Ada yang orang suka sakitkan hati kita ataupun berkata-kata yang menyebabkan kita tak senang hati, kan? Maka kita kena ingat sifat yang perlu kita terapkan dalam diri, iaitu bersabar dan juga bertakwa. Okay? Dengan sabar dan juga takwa, insya-Allah apa-apa sahaja orang-orang sebut tentang diri kita, kita akan dapat hadapi dengan tenang. Sebab apa? Sebab kita bersabar dan juga bertakwa. Kita bertakwa, kita beriman bahawa setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang mereka lakukan pasti akan mendapat balasan daripada Allah yang setimpal. Jadi kita tak perlu risau lah. Kita tak perlu risau ataupun kita tak perlu depression ataupun stres, kan, bila orang mengutuk kita, bila orang banyak mengata-ngata kita. Sebab apa? Sebab kita ada Allah. Kita bersabar sahaja dan juga kita teruskan apa yang kita buat yang baik itu, kita teruskan. Tak perlu takut pada mereka yang selalu nak merendah-rendahkan kita ataupun menghalang kita daripada melakukan kebaikan. Dan kena ingat jugalah, setiap harta yang kita buat, setiap apa yang harta yang kita ada akan diuji. Maka dekat mana kita laburkan, dekat mana kita gunakan harta kita tu akan disoal oleh Allah SWT. Jadi gunakan pada tempat yang betul. Gunakan pada tempat yang betul dan juga pada tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itu saja untuk hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita punya sesi live pada pagi ini. Sekarang jam 9.57. Jadi insya-Allah ada 3 minit lagi tu. Kita tangguh dululah untuk hari ini, sesi pagi ini. Alhamdulillah kita dah selesai dah. Kita baca, kemudian kita kupas sedikit berkaitan hukum-hukum tajwid. Kemudian kita tengok terjemahan ataupun makna ayat yang kita baca supaya kita dapat fahamlah, dan juga kita dapat amalkan dalam kehidupan kita dan menjadi pegangan ataupun kekuatan motivasi untuk kita lah. Setiap kali apa yang berlaku dalam hidup tu, kita rujuk balik kepada ayat-ayat yang telah kita baca dan kita belajar, kan? Itu tujuannya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, macam biasa kita akan sambung lagi surat yang ke-75 esok pada jam yang sama, 9 hingga 10 pagi. Ajak lagi sahabat-sahabat kita yang lain yang free, kan? Sekarang dah start waktu, dah start sekolah, kan, dah start kerja dan sebagainya. Jadi mana-mana yang free tu boleh join. Ataupun yang tak free waktu 9.10 ni, jangan risau, boleh tengok je kita punya recording yang sebelum-sebelum ni di YT. Boleh tengok, tekan link dekat bio tu. Okay, boleh tengok rakaman-rakaman sebelum ni. Walaupun kita tak sempat join live, kita boleh tengok rakaman. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan dapat ambil something lah. Kan, dapat ambil something, dapat belajar dan juga dapat amalkan. Itu yang lebih penting, insya-Allah. Jadi untuk hari ini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang join daripada awal live sehinggalah berakhirnya sesi live pada hari ini, dan juga yang bantu untuk share, yang bagi hadiah, yang bagi like dan sebagainya, macam biasa. Okey, terima kasih dan semoga Allah membalas kebaikan tuan-tuan dan puan-puan dan semangat tuan-tuan dan puan-puan untuk memahami, membaca Al-Quran, istiqamah bersama Al-Quran hingga akhir ayat dipermudahkan oleh Allah SWT. Dan untuk hari ini saya sibuk sikit ustaz anak-anak sekolah. Ya betul, faham. Tak ada masalah. Okay? Kalau tak sempat tu boleh je tengok sesi yang recording kita dekat YT lah. Saya dah buat dalam bentuk playlist. Jadi tekan je dekat live TikTok tu, adalah list kat situ.
Okey, jadi insya-Allah kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi